menghadapi kos sara hidup yang tinggi. Kenaikan harga barang keperluan harian bagaikan sudah gagal dibendung oleh pihak kerajaan. Di samping itu, pihak kerajaan juga tidak mempunyai solusi yang baik untuk jangka pendek dan panjang bagi mengatasi kemelut kenaikan harga barangan keperluan harian. Mana perginya Menteri MITI? Mana menghilangnya Menteri Ekonomi? Mana pergi Menteri Pertanian dan Asas Tani? Mana apa yang Menteri yang menjaga KPDNK buat? Mana pula perginya menteri-menteri kabinet yang begitu besar? Sepatutnya menteri yang terlibat dengan barang-barang keperluan harian berbincang dalam mesyuarat kabinet setiap hari Rabu. Jadi apa yang mereka bincangkan dalam mesyuarat kabinet? Adakah mereka hanya bincang projek-projek besar yang menelan belanja berjuta dan berbilion ringgit dan meletak tepi masalah rakyat? Berdasarkan apa yang berlaku hari ini, kita tidak boleh lagi bergantung harap kepada mereka yang bergelar menteri, kerana mereka berada di situ bukan menjaga kepentingan rakyat. Justru itu, kita perlu menghadapi dan mengurus sendiri isu ini. Apa yang patut kita buat? Teruslah ikuti video ini. Sebelum itu rasanya baik juga kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana masih memberikan keizinan kepada kita untuk terus bersama-sama di sini. Harus diingat, pertemuan kita di sini bukan saja-saja, tapi telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Maka sudah pasti ada hikmahnya untuk kita di masa depan yang memang kita tidak tahu. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk terus bersama-sama saya hingga akhir dan seterusnya mensubscribe channel ini sebagai sokongan dan dokongan bagi mereka yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan saya amat berharap kawan-kawan akan terus bersama-sama saya di sini. Sesungguhnya kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Saya terhutang budi kepada kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang sudah singgah di sini, mengikutinya dan mensubscribe channel ini, saya berdoa agar kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Sekiranya kawan-kawan
ingin mengikuti video lain dari channel saya ini, kawan-kawan boleh ke wall YouTube dan type nama saya Azaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Sehingga kini saya sudah upload 187 video di YouTube. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa membuang masa, jom kita ikuti. Kita sudah memilih mereka menjadi wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, mereka perlu menjaga kepentingan rakyat daripada perkara lain. Tapi hari ini rata-rata wakil rakyat yang dipilih hanya menjaga kepentingan mereka sahaja. Wakil rakyat bagaikan monyet dengan melompat ke pohon yang banyak habuan. Mereka tidak segan dan malu menggadai maruah dan harga diri mereka semata-mata mengejar pangkat dan kedudukan. Biarkan mereka sibuk menjaga kepentingan diri mereka. Dan bila tiba masanya suara kita diperlukan, maka kita gunakanlah sebaik mungkin dan jangan termakan dengan gula-gula yang mereka beri. Mereka yang melompat ke sana ke sini dan mereka yang ada di sini tidak menyokong di sana, kita rakyat marhin gunakan kuasa keramat itu dan nyahkan mereka dari jawatan wakil rakyat. Justru itu, kita perlu mengambil langkah sendiri bagi menghadapi kemelut ini. Elakkanlah diri untuk makan luar, khususnya di restoran makanan segera dalam waktu ini. Makan di restoran makanan segera bukan saja mahal, malah meningkatkan pengambilan kalori yang tinggi. Untuk lebih jimat, disaran kita makan di rumah dan makan bersama keluarga. Sekiranya minyak masak mahal, kita bakar saja, tak payah goreng. Pastinya makanan yang dibakar jauh lebih enak dari kita menggorengnya. Ubahlah cara hidup kita, sama juga macam mana kita menjalani kehidupan dengan norma-norma baru bagi menghadapi COVID-19. Kita pasti boleh. Dalam keadaan ini, kita perlu bijak berbelanja. Kita perlu mengurus dan mengawal perbelanjaan kita dengan baik dan elakkan pembaziran. Jangan mengharap pihak kerajaan mengawal kenaikan harga kerana rata-rata menteri lebih mesra peniaga daripada rakyat. Cuba kita lihat, apabila mereka mengambil tindakan mengenai kenaikan harga barang, mereka mencari pekedai kecil, bukannya mencari pembekal dan pemborong. Sedangkan masalah kenaikan harga barang berada di tangan pembekal dan pemborong. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana para menteri dan para penguasa dan para penguat kuasa lebih mesra kepada pembekal dan pemborong daripada peniaga kecil. Jadi, belilah semua barang keperluan pada satu masa, berbanding berulang kali ke kedai untuk mendapatkan barang-barang keperluan.
Jika ini berlaku, kita akan rugi tenaga, masa dan wang ringgit. Kerana petrol kenderaan kita perlu diisi. Semasa pergi berbelanja barang keperluan, seboleh-bolehnya jangan membawa anak bersama. Ini kerana anak kita boleh menghilangkan fokus perbelanjaan yang dibuat. Anak-anak pasti akan mendesak kita membeli sesuatu yang tidak disenaraikan dalam perbelanjaan kita. Pastinya akan menambah kos perbelanjaan itu. Bukannya kita tidak mahu belikan apa-apa untuk anak-anak. Kita sudah membelinya, tapi ada masanya dia juga mahu barangan yang lain. Jadi, perkara ini juga harus diambilkan perhatian. Hari ini, keluarga moden memang suka sangat memakai barang yang pakai buang, umpamanya tisu dan pampers anak-anak dan lain-lain lagi. Memang perkara itu perlu dan agak murah, tapi harus diingat, apabila pakai dan buang dan pembeliannya dibuat berulang kali, ianya akan menjadi mahal. Apa kata kita kembali macam orang dulu-dulu? Tisu diganti dengan tuala kecil, dan bila habis guna, basuh dan boleh guna lagi. Manakala pampers pula, kita beli dan guna di masa yang perlu saja. Misalnya menghantar anak-anak kepada pengasuh atau jalan-jalan. Pada waktu lain, di rumah misalnya kita gunakan kain lampin seperti orang dulu-dulu. Jika kain lampin itu sudah tidak ada di pasaran, kita beli kain dan buat. Walaupun sikit penyimatannya, tapi ingat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Begitu juga, kita lazimnya ketika berjalan dan suka membeli air mineral dalam botol plastik. Apa kata kita tukar cara ini dengan membawa air sendiri yang dimasak atau dari mesin yang ada di rumah. Tindakan ini boleh menjimatkan perbelanjaan kita. Walaupun kita nampak kecil, apabila kita cantum ke semua penjimatan yang dibuat, ianya akan nampak besar. Apabila keadaan seperti hari ini, rasanya ada baiknya kita berjimat dan menggunakan barangan terpakai bagi barang-barang pakaian, buku, apa saja yang dijual. Jangan kita pandang rendah kepada barangan terpakai, khususnya pakaian. Saya sendiri pernah lihat seluar jin bandar dijual dengan harga RM1,000 lebih sehelai. Tapi bandar ini dibeli oleh golongan orang kaya. Bukannya saya menyuruh membeli yang itu. Saya sekadar menunjukkan kepada kawan-kawan nilai pakaian terpakai. Begitu juga dengan buku atau novel, kita beli yang dijual di kedai buku second hand. Jika ini dapat dilakukan, kita akan menjimatkan banyak wang yang mengalir keluar untuk perkara seumpama ini. Dan kita dapat menampung kos barangan keperluan yang ternyata mahal waktu ini. Kita juga perlu mengawal penggunaan elektrik dan air di rumah. Padam semua lampu yang tidak perlu. Matikan kipas angin sekiranya kita tidak berada di situ. Juga kurangkan penggunaan
penyaman udara. Di samping itu, gunakan air sebaiknya. Jangan membazir. Jangan biarkan air melimpah keluar dari takungan dengan sia-sia. Perkara ini perlu diajar dan diterapkan kepada anak-anak supaya ia dapat meneruskan sikap ini hingga dewasa nanti. Di samping itu, kita dapat menyimatkan kos untuk membayar bil. Alhamdulillah, saya telah kemukakan beberapa perkara kecil yang perlu kita lakukan dalam usaha membantu kita menangani kos sara hidup yang meningkat. Perkara ini memang nampak kecil dan penjimatannya juga kecil. Tapi apabila kita kumpul keseluruhan penjimatan itu, pasti dapat membantu kita menghadapi kos peningkatan sara hidup yang tinggi. Saya masih ingat lama dulu saya pernah bertanya seorang tua bekas British Army, kemudian bekerja sebagai pengawal keselamatan TMB, masa itu LLN. Orang tua itu saya panggil Pak Ibrahim. Hanya kerja biasa saja, tapi Pak Ibrahim mampu membeli tanah di kampung. Pak Ibrahim juga ada banyak ekor lembu yang dipawah. Pak Ibrahim hanya naik motosikal Honda 70 masa itu. Tapi saya lihat hidup Pak Ibrahim agak senang. Pagi-pagi Pak Ibrahim akan beli rokok konslet 2 kotak dan seterusnya minum teh dan makan kuih. Dan nanti petang lepas asar Pak Ibrahim keluar lagi. Suatu hari saya bertanya Pak Ibrahim, apa rahsia Pak Ibrahim hidup agak senang? Pencen British Army pun tak banyak mana. Itu juga pencen LLN. Boleh saya tahu? Pak Ibrahim tengok saya dan tersenyum. Hang biasa rasa tak? Duit tak ada dalam poket dan hang tak tahu duit tu pergi mana? Tanya Pak Ibrahim kepada saya. Saya angguk dan berkata, selalu juga Pak Ibrahim. Aku tahu hang juga orang bijak. Kalau aku abang sikit ni, lepas tu hang buat, hang akan dapat rahsianya, kata Pak Ibrahim lagi. Hang ambil satu buku kecil, hang tulis apa saja yang hang belanja, walaupun 5 sen. Hang balik, hang tulis dalam buku khusus. Kalau hang tak tulis di dalam buku kecil itu, takut hang lupa. Hang belanja macam biasa dan hang tulis saja. Malam hang tulis dalam buku khusus itu. Bila sampai masa hang tak tahu duit hang pergi mana, hang buka dan tengok balik buku khusus tu satu-satu. Dan hang akan tahu di mana silapnya. Jelas Pak Ibrahim. Lepas itu saya ikut apa yang Pak Ibrahim beritahu. Dan bila tiba masanya, saya tak tahu duit saya di poket pergi mana, saya akan semak balik buku khusus itu. Baru saya sedar, sebagai contoh, bagi pengisap rokok, lighter Aladdin, katakan harganya RM1. Kalau ikutkan, kita boleh guna sebulan atau sebulan lebih. Oleh kerana lighter Aladdin itu harganya RM1, kita tak berapa jaga. Kadang-kadang setiap minggu kita
kena beli satu. Dalam kes ini, kita senang kira sebulan kita dah hilang RM4 percuma. Itu baru satu benda. Benda lain lagi, lazimnya perkara kecil dan murah. Jadi, amalkanlah juga rahsia Pak Ibrahim kepada saya ini. Saya berharap bahan ini dapat membantu kawan-kawan menghadapi peningkatan kos kehidupan yang tinggi dengan baik. Di samping perkara kecil yang dinyatakan di atas, kawan-kawan tengok juga ilmu Pak Ibrahim diturunkan kepada saya. Ilmu ini baik untuk diamalkan, terutama dalam suasana ekonomi hari ini. Berdasarkan catatan yang dibuat, kita boleh membuat perbelanjaan bulanan yang tepat. Okeylah, saya rasa cukup sampai di sini. Saya amat berharap kawan-kawan sudi subscribe dan akan terus menyokong channel ini dengan mengikuti video yang telah diupload. Sehingga kini saya sudah upload 187 video. Bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini dan terus mengikuti channel ini. Sokongan dan dokongan kawan-kawan akan membantu channel ini berkembang. Oleh itu, saya mohon bantulah saya dengan mengikutinya, like, komen serta subscribe channel ini. Sekian dulu, jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.